Ini adalah senarai 5 kesilapan utama bagi peminat-peminat DIY yang ingin memasang sistem tenaga solar sendiri di rumah. Yang pertama, kesilapan yang paling besar, mereka terlampau memikirkan tentang saiz sistem tenaga solar tanpa memikirkan jumlah beban ataupun jumlah load yang akan digunakan. Kita bagi contoh mudah, ada sebiji lampu 12 volt DC. Lampu ini menggunakan 1 ampere. Katalah kita ingin pasang daripada 7 malam sampai 7 pagi, jadi kita memerlukan 12 ampere hours. 12 ampere hours inilah yang kita akan gunakan supaya dapat merangka sistem tenaga solar untuk menampung kegunaan ini hari ke hari. Ini bukannya kita tentukan solar dulu baru kita tentukan apa benda yang kita nak pakai. Selalunya kita mesti dapat menyenaraikan barang-barang elektrik yang nak digunakan, barulah kita reverse calculation dan kita sizekan solar panelnya, bateri dia, solar charge controller. Kesilapan yang nombor 2, watt solar panel sering digunakan pakai untuk mencerminkan watt load ataupun beban. Ini salah. Watt solar panel bukan macam watt generator. Contoh generator 1000 watt, tuang je minyak, diesel, petrol, generator tu boleh bagi maksimum 1000 watt anytime, anywhere. Tetapi solar ini kita bermain dengan alam semula jadi, yang kalau panel 100 watt ni pun memang kemungkinan besar lah takkan capai tahap maksimum 100 watt ini, sebab kita bermain dengan cahaya matahari yang sekejap mendung, sekejap cerah, sekejap hujan, malam. Jadi solar panel ini punya watt tidak boleh digunakan pakai untuk mentafsirkan load yang kita akan gunakan kepada sistem kita ini. Kesilapan yang ketiga juga berkait rapat dengan nombor 2, saiz inverter. Inverter ni dia jual 500 watt, 1000 watt sampailah berpuluh-puluh kilowatt. Bila kita gunakan contoh inverter 1 kilowatt, output yang boleh dihasilkan memang boleh mencapai 1000 watt. Tetapi jangan dilupakan input yang diperlukan untuk mengisi mendapatkan input 1000 watt ini, seperti bateri dan juga solar. Kalau pakai inverter 1000 watt, bateri 7Ah, 10Ah mana sepadan. Mungkin inverter tu boleh lah tampung, tapi seminit ke 5 minit bukan yang seperti kita mahukan. Sekali lagi, inverter ini 1000 watt bukan mencerminkan apa barang yang kita boleh pakai, sebab nilai yang kita pakai kat sini adalah ampere hour, AH ataupun kWh, kilowatt hour ataupun watt hour. Kita kena ada hours di situ sebab kita bermain dengan solar, nak isi berapa banyak, nak guna berapa banyak, simpanan pun berapa banyak. Kesilapan yang keempat, bateri. Bateri mesti ada contingency. Berbalik pada poin-poin saya sebelum ini, kita perlu mengambil kira faktor mungkin cahaya matahari tidak sempurna, termasuklah hujan, jerebu dan sebagainya. Selalunya bateri ini contingency kita akan letak 3 hari ataupun 3 kali kitaran. Maknanya kalau kita berbalik pada case tadi, kita perlukan 12 ampere hour. Saiz bateri kita akan gunakan lebih kurang 50 ampere hour ataupun 75 ampere hour, supaya kita boleh dapatkan pada hari kedua, ketiga dan keempat. Sepanjang tempoh ini dapatlah kita solar sikit dapat balik untuk kitaran yang pertama. So maknanya kitaran ini akan berterusan, dengan harapan lebihan solar itu akan mengisi balik kelompongan dalam bateri ini. Kesilapan yang kelima, ini zaman barang beli online, dalam talian dan sebagainya, dan semestinya peminat-peminat DIY akan mencari barang mereka di dalam talian. Tapi kita perlu berhati-hati dengan spesifikasi yang ditawarkan dengan harga. Kita perlu tahu harga pasaran dan kita panggil spesifikasi standard. Contoh seperti inverter 1000 watt, harganya adalah lebih kurang 800 dan RM1000 ke atas. Kalau kita jumpa inverter 5000 watt harga RM500 ke bawah, saya boleh cakap terus terang lah, itu memang mengarut lah. Banyak yang kita tengok yang bila dah buka inverter tu, barang komponen dia cuma separuh ataupun suku saja. Dan ini juga yang paling penting, dia melibatkan keselamatan. Solar inverter dan juga solar charge controller melibatkan keselamatan. Jadi pastikan betul-betul spesifikasi barang yang dibeli. Kalau tidak pasti, tanya pada yang lebih arif ataupun buat rujukan kaji selidik lebih lagi. Dan untuk permulaan, eloklah mereka memulakan sistem dengan all DC, all direct current punya barang. Contoh lampu, kipas, pump, CCTV, dan elakkan inverter ini sebab inverter ni ada risiko dia dan dia ada juga conversion loss di situ. Okay, kita mulakan dulu benda yang mudah dan selamat. Bila DC ni bagi saya untuk kanak-kanak dan remaja pun boleh turut serta dalam pemasangan DIY ini. Okay, terima kasih.